Alright, Assalamualaikum and welcome back guys. Semalam dah pun berlangsung majlis undian untuk Group Stage AFC Cup 2024 Qatar, yang mana Malaysia telah pun diundi dalam Grup E bersama-sama dengan negara Korea Selatan, Bahrain serta pasukan Jordan. Persoalannya dekat sini, sejauh mana sebenarnya Kim Panggon mampu untuk bimbing Malaysia di dalam kejohanan ini? Okey gang, untuk video kali ini aku nak sembang sikit lah mengenai tim-tim yang telah pun diundi bersama dengan pasukan Malaysia di dalam Grup E untuk kejohanan AFC Cup 2024 nanti. Kita nak tengok mengenai rekod pertemuan yang lepas serta player-player utama yang berada di dalam lawan-lawan kita nanti. Untuk pasukan pertama yang bakal dihadapi oleh pasukan Malaysia adalah pasukan Jordan, tim yang sedang berada di ranking yang ke-84 FIFA. Bila sebut je nama negara Jordan ni, of course kita akan teringat player-player yang pernah beraksi di dalam Liga Malaysia ataupun sedang beraksi di dalam Liga Super kita sekarang ni. Sebagai contoh, Baha Abdul Rahman dan juga Mahmud Armadi yang pernah beraksi di dalam Liga Super Malaysia season lepas. Manakala Yazan Al-Arab serta Nur Al-Rawabdeh, susah benar nak sebut nama dia ni, sedang beraksi di dalam pasukan Selangor. Kalau kita tengok rekod 5 pertemuan terakhir Malaysia menentang pasukan Jordan, of course lah, sekali pun kita tak pernah menang. Malaysia cuma berjaya untuk mencatatkan 2 keputusan seri dan juga 3 kekalahan. Kali terakhir kita jumpa dengan pasukan Jordan ni adalah waktu kita di zaman Tan Cheng Ho dulu, tahun 2021, yang mana kita tewas lah dengan skor lain 4-0. Cumanya bagi aku, skor lain 4-0 waktu tu tak membawa sebarang erti ataupun tak menggambarkanlah kekuatan Malaysia yang sebenar pada hari ini. Sebabnya Malaysia waktu tu bukan sahaja beraksi di gelanggang lawan, malah Tan Cheng Ho turut tak dapat bawa skuad utama dia, ataupun Malaysia turun bukanlah dengan barisan terkuat kita waktu tu. Sebabnya waktu tu korang fahamlah sendiri. So, senang cerita kat sini, untuk menentang pasukan Jordan nanti, of course lawan memiliki kelebihan lah. Ada beberapa player yang sedang beraksi di dalam Liga Super kita. Mungkin dia orang tahulah mengenai kelebihan technical ability yang ada pada beberapa orang player utama kita. Cuma korang jangan lupa, dia orang juga merupakan player utama buat pasukan Jordan. So, of course player-player kita tahu kelemahan utama dia orang. Sebagai contoh, macam Yazan Al-Arab yang merupakan pilihan first choice untuk centre back pasukan Jordan. Yang mana kita tahu antara kelemahan utama buat Yazan Al-Arab ni adalah dia kurang selesa dengan bola. Setiap kali dapat bola, kalau kata kena press dengan cepat, dia agak menggelabah. So, kita juga ada kelebihan dekat situ. Cuma masalahnya geng, untuk menentang pasukan Jordan ni, ada beberapa player yang beraksi dekat luar negara yang kita tak tahu, kita tak kenal mengenai player ni. Sebagai contoh, the most valuable player buat pasukan Jordan ikut transfer market adalah Musa Al-Talmari yang sedang beraksi di dalam Jupiler Pro League di Belgium, yang merupakan pemain utama buat kelab dia. Memiliki goal contribution sebanyak 10 gol setakat musim ni. So, ini merupakan satu kelebihan buat pasukan Jordan yang mana akan menjadi tugas berat buat Matt Davis. Untuk pasukan seterusnya yang turut diundi bersama dengan pasukan Malaysia di dalam Grup E, pasukan yang sedang berada di dalam ranking yang ke-85 dunia. Satu ranking je di bawah Jordan, iaitu pasukan Bahrain. Kalau kata kita tengok balik rekod head to head dalam 5 pertemuan terakhir Malaysia menentang pasukan Bahrain, sebenarnya tak beza langsung lah dengan Malaysia menentang pasukan Jordan. Sebabnya Malaysia macam biasa gagal untuk mencatat sebarang kemenangan dalam 5 pertemuan terakhir, sekadar mencatat 2 keputusan seri serta 3 kekalahan. Dan macam yang korang tahu, Bahrain turut merupakan lawan kita dalam qualifying round hari itu, yang mana match yang end up dengan skor line 2-1 kita tewas dalam match yang, kalau kata korang lupa, match yang berlangsung dalam bendang tu lah. Lepas hujan lebat, dia orang berjaya untuk membuat comeback walaupun kita mendahului perlawanan menerusi gol daripada Mohamed Sumareh. Bagi aku, untuk match menentang pasukan Bahrain nanti ni ini sebenarnya merupakan winnable match buat Kim Panggon dan juga skuad Harimau Malaya. Sebabnya kalau kata kita tengok rekod-rekod kita bertemu dengan pasukan Bahrain sebelum ni pun tak adalah teruk mana. Kita tewas paling banyak pun dengan skor line 2-0 je. Tapi masalah dia dekat sini geng, Bahrain merupakan satu lagi negara Arab yang bagi aku memiliki pool of talent yang sangat-sangat besar. Walaupun majoriti player-player utama dalam national team diorang hanya beraksi di dalam Liga Bahrain saja, tapi diorang juga sebenarnya memiliki beberapa nama yang kita perlu beri perhatian. Contoh macam nama Ali Madan. Sebabnya Ali Madan ni aku cakap kau, walaupun beraksi di dalam Liga UAE saja, tak beraksi dekat Europe, tapi melihatkan kepada gaya permainan dia, bagi aku dia merupakan senjata utama buat pasukan Bahrain setakat tahun 2023 ni. Pasukan seterusnya yang turut diundi bersama dengan skuad Harimau Malaya dalam Grup E AFC Cup 2024 nanti. Tim yang paling kuat, paling tough dalam grup ni iaitu Korea Selatan. Tim yang sedang berada di dalam ranking FIFA ke-27 dunia. Ranking yang paling tinggi lah dalam grup ni. Yang juga merupakan negara kelahiran buat ketua jurulatih kita, coach Squid Game kita, iaitu Kim Panggon.
Pendapat aku, walaupun match menentang pasukan Korea Selatan ni bakal menjadi match yang paling tough buat skuad Harimau Malaya, tapi ini sebenarnya juga merupakan match yang paling aku looking forward to watch. Sebenarnya aku bukan saja nak tengok Malaysia menentang tim yang sedang consistently beraksi di World Cup macam Korea ni, tapi aku juga nak melihat sejauh mana sebenarnya tactical brilliance daripada Kim Panggon mampu untuk bantu skuad Harimau Malaya kita. Selain daripada Malaysia, sebenarnya dah lama gila tak jumpa dengan skuad utama pasukan Korea. But again, this is a tough match buat skuad Harimau Malaya under Kim Panggon. Tapi kalau kita tengok secara positifnya, ini juga merupakan satu peluang untuk kita tengok kemampuan player-player utama kita. Contoh macam Matt Davis yang sekali lagi bakal diuji oleh penyerang elite EPL Son Heung-min yang merupakan all-time Asian top goal scorer dalam EPL dan pun menghasilkan sebanyak 102 gol setakat ni. Selain daripada ini, juga mungkin peluang untuk dunia akhirnya melihat bakat-bakat yang ada dalam skuad Harimau Malaya. Contoh macam Faisal Halim dan juga Arif Aiman. Itu pun kalau Arif tu dilepaskan. So, as a conclusionnya guys, lepas melihat hasil undian semalam aku rasa Malaysia sebenarnya ada chance. Aku positif lah setakat ni. Sebenarnya kita perlu mencuri at least 4 daripada total 9 poin yang ditawarkan dalam group stage untuk cuba melayakkan diri ke pusingan seterusnya, at least laku naib juara kumpulan. Bagi aku, Malaysia sebenarnya memiliki beberapa advantage. Selain daripada kita merupakan pasukan underdog, tak ada pressure, tak ada expectation dalam tournament ni. Selain daripada kita bakal bertemu dengan pasukan Korea dalam match yang ketiga, match yang terakhir. Aku harapkan pasukan Korea dah pun menang 2 match pertama dengan scoreline yang sedap lah. So that adalah peluang untuk diorang restkan player-player utama diorang. So manalah tahu dekat situ kita juga mampu untuk curi satu mata, merupakan poin FIFA yang sangat-sangat banyak dekat situ. Cuma bila mengenang balik kemampuan skuad bawah 23 tahun under Ong Kim Si dalam Asian Games 2018 yang lepas, yang mana kita turut diundi bersama-sama dengan pasukan Korea Selatan dan juga Bahrain. Korea time tu turut memiliki Heung-min Son, yang mana end up kita akhirnya berjaya untuk tewaskan kedua-dua pasukan muncul selaku group stage winner dalam tournament tu. Walaupun kita gagal untuk melangkah dengan lebih jauh dalam Asian Games tersebut, yang mana Korea akhirnya muncul selaku juara, tapi bila melihatkan kepada kemampuan skuad tersebut, buatkan aku rasa Malaysia sebenarnya memiliki peluang lah dengan status underdog untuk buat kejutan dalam tournament nanti. Apa-apa sekalipun geng, ini merupakan first major tournament lah buat Kim Panggon dan juga skuad Harimau Malaya selepas berdekat-dekatnya kita tak layak dalam major tournament macam ni. Macam Mak Saleh selalu kata, preparation is the key. Gagal merancang, merancang kegagalan. Jadi kita tengoklah nanti sejauh mana sebenarnya FAM mampu untuk prepare skuad ni. Selain daripada segi masa, friendly match yang perlu diatur oleh FAM juga memainkan peranan yang sangat-sangat penting. Aku rasa dah tak payah jumpa lah dengan tim-tim yang ada dekat Asia Tenggara. Cuba pula cari peluang untuk bertemu dengan tim-tim Pak Arab, walaupun agak mustahil lah untuk bertemu dengan pasukan Jepun. So kita as a fans pun aku rasa tak perlu nak expect terlalu tinggi. Cukuplah sekadar kita melihat gameplay yang elok, yang baik, kena ada fight-fight sikit. Kalau kata skuad Kim Panggon dalam tournament tu nanti tak kena belasah dengan tim-tim yang ada dalam grup ni pun, aku rasa benda tu dah cukup-cukup baik. Alright guys, aku rasa tu je lah dulu untuk video kali ni. Apa pula pendapat korang mengenai lawan-lawan Malaysia yang ada dalam grup E ni? Korang rasa macam mana dengan peluang kita dalam AFC Cup 2024 nanti? Korang kongsikan dengan aku dengan komen kat bawah. Mana-mana yang baru dekat A2M Studio, jangan lupa untuk terus support aku, support channel ni gang dengan like, share, and subscribe A2M Studio. Sehingga kita jumpa lagi dalam next video. Itu saja daripada aku gang. Assalamualaikum. Kita harapkan Kim Panggon dapatlah play-play terbaik dia. Jangan play-play terbaik ni semua diperam untuk match-match yang seterusnya dalam Liga Super.